Ya Azam, projek-projek sekolah daif terutama di negeri Sabah tidak terjejas susulan pengumuman rasionalisasi langkah penjimatan kerajaan yang diumumkan baru-baru ini. Malah semua projek sekolah daif masih merupakan keutamaan kerajaan, khususnya Kementerian Kerja Raya. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Ata Joseph Kuru berkata sebanyak 131 sekolah daif di Sabah telah diamanahkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana naik taraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kos keseluruhan 1.22 bilion ringgit. Beliau berkata demikian pada program penyerahan bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Simbuan Tulit di Suk, Keningau. Pembinaan bangunan baharu SK Simbuan merangkumi 6 unit bilik darjah, bangunan pentadbiran, 2 unit rumah guru, makmal sains dan lain-lain kemudahan dengan kos lebih 5 juta ringgit. Projek menaik taraf sekolah daif merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan yang selesa dan selamat di seluruh negara. Kerajaan negeri akan terus memberi keutamaan terhadap aspek pendidikan selain menyokong penuh usaha Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melahirkan lebih ramai modal insan berdaya saing, berketerampilan dan berkualiti. Usaha tersebut sejajar dengan tindakan langkah yang digariskan melalui Sabah Maju Jaya SMJ. Kerajaan negeri amat menyokong usaha-usaha memartabatkan pendidikan dan pemerkasaan bidang-bidang yang berhubung dengan akhlak atau syakhsiah ke arah membimbing anak-anak kita untuk menjadi pembimbing rakan sebaya di sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Simposium Pembimbing Rakan Sebaya PRS Tahap Bistari Peringkat Kebangsaan di Pusat Kokurikulum Kem Melanggang di Kiulu. Di mana kita menyajikan murid-murid kita dengan connected to nature, di mana melihat kepada kecenderungan pelajar untuk berinteraksi. Kita ingin melahirkan pemimpin masa hadapan kelas pertama yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Sebab kita pasti setiap negeri pun bersedia dengan baik, tetapi walau bagaimanapun kita bersyukur kerana negeri Johor dinobatkan sebagai peserta terbaik untuk kali ini. Syukur dan alhamdulillah lah. Terima kasih juga kepada Sabah kerana menjadi tuan rumah yang sangat mantap. Kita bawa juga pelajar ini melawat ke sekolah SK Kundasang, iaitu sekolah pertama di Asia Tenggara yang mempunyai makmal sains global. Yang akan tengah dalam proses dinobatkan oleh UNESCO. Dan kita bawa juga ke sekolah SK Masilau, antara sekolah yang tertinggilah kategori paras laut. Saya belajar untuk bekerjasama dengan baik sebab overall aktiviti yang dilakukan di sini adalah mengenai dengan LDK, iaitu latihan dalam kumpulan. Jadi kami dah belajar buat program sama-sama dan juga kami dah belajar pasal kemah sama-sama. Kepimpinan ni dia tidak semestinya orang perlu pandai bercakap, pandai untuk memulakan diri. Jadi apa yang saya dapat dengan kepimpinan, saya dapat berkongsi apa yang dorang lakukan sebagai seorang pemimpin untuk lead orang, untuk lead kawan-kawan dorang. Seramai 137 pelajar terlibat dalam program tersebut. 3 maut serta-merta dan seorang dilaporkan parah dalam satu kemalangan kenderaan pacuan 4 roda berlaku di Jalan Lintas Lido, Kota Kinabalu, tengah malam semalam. Kenderaan tersebut terbabas sendiri setelah dipandu laju seterusnya melanggar salah satu tiang jejambat mengakibatkan kenderaan hampir terputus dua. Semua yang maut mempunyai pertalian keluarga iaitu pemandu, seorang lelaki berumur 44 tahun, manakala 2 anaknya dikenali Al-Kail 16 tahun dan Sasfa 11 tahun. Manakala mangsa yang cedera parah, kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun dipercayai anak buah kepada pemandu berkenaan. Mereka bergerak dari apartmen angkasa Rampayan Menggatal menuju ke arah lapangan terbang KKIA. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah melalui satu kenyataan media berkata, bilik gerakan ibu pejabatnya telah menerima maklumat daripada talian kecemasan MERS 999 pukul 11.29 malam. Jelasnya, mayat yang tersepit telah dikeluarkan pihak bomba dan kanak-kanak lelaki yang cedera parah telah dihantar ke wad kecemasan Hospital Queen Elizabeth. Kes disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Bantuan katil Hailo sempena program Homewood Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah JPKS diteruskan dan kali ini kawasan Dewan Undangan Negeri Suk menerima manfaat. Penyampaian bantuan tersebut disampaikan sendiri Adun Suk merangkap Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Angin. Bantuan tersebut disampaikan kepada dua penerima iaitu Stanley Mangilas, 28 tahun, menetap di Kampung Membulu, Suk, dikategorikan OKU Fizikal, merupakan pengidap penyakit sindrom Down hyperaktif dan dijaga sendiri oleh ahli keluarganya. Seorang lagi penerima warga emas, Basirik Sawayoy, berasal dari Kampung Dalit Station, Suk, berusia 89 tahun. Beliau kini menumpang di rumah anak buahnya, mengalami masalah penglihatan dan tidak dapat berjalan akibat pernah terjatuh. Kedua-dua ahli keluarga penerima bantuan bersyukur dengan inisiatif kerajaan tersebut. Program Homewood adalah di bawah Pelan Sabah Maju Jaya SMJ. Datuk Elron turut berharap agar sumbangan katil Hailo ini dapat meringankan beban ahli keluarga yang mengurus dan merawat saudara mereka yang terkesan akibat kehilangan upaya. Peranan rakan strategik dalam pelaksanaan aktiviti pendidikan khususnya di daerah papar berupaya menjadi nilai tambah terhadap peningkatan prestasi dan kemenjadian murid. Antaranya adalah mengiktiraf terhadap sumbangan, jasa dan kejayaan yang dicapai golongan pendidik selain peningkatan prestasi sekolah. Dan kolaborasi ini kita buat bersama dengan pejabat pendidikan daerah sebagai menyokong usaha kerajaan di dalam pelan pembangunan pendidikan negara dan untuk melihat lebih ramai anak bangsa kita mempunyai pendidikan yang baik. Tapi ini adalah sebagai salah satu usaha kita untuk memberi pengiktirafan kepada semua sekolah-sekolah yang telah menunjukkan prestasi yang sangat baiklah di daerah papar. Dan kita telah melonjakkan daerah papar ni berada di atas prestasi negeri lah. Oleh PPD Papar adalah satu pengiktirafan yang baik. Satu pengiktirafan yang kita sokong supaya ia menjadi pemangkin kepada keupayaan guru-guru kita bekerja kuat. Mereka berkata demikian dalam Majlis Anugerah Aspirasi Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Manis di Papar. Sebanyak 46 anugerah disampaikannya kepada penerima, antaranya anugerah individu, anugerah ketua bidang, anugerah program KPM dan PPD. Baik, sekian paparan dari negeri Bawah Bayu, keluarga Malaysia teguh bersama. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Azam. Silakan Azam.